Tuan-tuan, hari ni semua kita nak ni, walaupun kita tahu kita sendiri tak apa nak soleh tara mana. Kita berhajat kalau boleh anak aku minta sangat doa kat aku. Tapi tuan-tuan, hari ni berapa ramai kita yang start dulu buat doa kepada mak apa? Nabi tegur kepada sahabat ketika mana sahabat ni tuan-tuan dia buat lebih kurang anak. Nabi kata, man la yarham la yurham. Kalau kamu tak kasih kepada anak kamu, kamu tak kasih kepada orang, orang takkan kasih kepada kamu. Kita tak doa kepada mak pak, tuan-tuan tunggu anak-anak tak doa kat kita. Kita sibuk sangat, tuan-tuan, sibuk dengan urusan masing-masing, tuan-tuan. Allah sibukkan urusan anak, tuan-tuan, macam Allah sibukkan urusan kita. Tuan-tuan, kalut sampai tak boleh nak sebut nama bapak dalam 24 jam sehari. Dalam 24 jam, setiap jam 60 minit. Dalam setiap 60 minit, dalam setiap minit ada 60 saat. Tuan-tuan nak jawab apa nanti? Yang Allah sebut di gambaran di padang-padang mahsyar nanti, bagaimana saling mendakwa di antara saling. Mak pak akan cari anak-anak, ya Allah, inilah yang anak aku dulu, aku bela daripada kecil, aku sanggup berhutang untuk dia, aku tak tidur malam untuk dia, aku bekerja lebih daripada waktu kerja aku. Untuk apa? Bagi kesenangan kepada dia, ya Allah. Tapi ya Allah, ketika mana aku meninggal dunia, sama sekali tidak pernah dia menyebut nama aku dalam doa. Tuan-tuan nak jawab apa? Yang Nabi sebut nantinya ketika matinya seorang manusia, dia akan melihat apa yang ditinggalkan. Yang pertama, ketika dia melihat siapa yang mandikan dia. Ini Nabi sebut hadis ketika mana duduk dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berbaring di atas paha Sayyidatina Aisyah. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah menangis, meleleh air mata jatuh di atas pipi Nabi. Nabi jaga, Nabi tanya, wahai Sayyidatina Aisyah, kenapa kamu menangis? Kata Sayyidatina Aisyah, apakah gambaran orang-orang yang telah mati? Nabi cerita, yang pertama, orang yang mati, roh dia akan melihat daripada sakitnya sakaratul maut, dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Maka bila matinya seorang, dia akan melihat apa yang dia tinggal. Yang pertama, dia tengok siapa yang nak solat ataupun memandikan jenazah untuk dia. Kalaulah anak-anak yang memandikan, kalaulah isteri kepada suami yang memandikan, atau suami kepada isteri yang memandikan jenazah, maka sudah pastilah dia akan berseronok. Sebab apa? Banyak daripada aib yang mungkin ada di tubuh badan akan simpan dalam diri anak-anak dan suami isteri tersebut. Dia kata, alangkah seronoknya ketika anak-anak yang memandikan dia, dia akan berdoa, ya Allah, kau jadikanlah anak aku ini memandikan aku dengan pegangan yang cukup lembut. Sebab apa? Inilah aku yang membesarkan mereka dulu. Nabi kata, yang kedua, keadaan bila mana selesai dimandikan, nak dikafankan, maka roh ni akan memandang keadaan siapa yang nak mengkafankan dia. Yang ketiga, selesai dikafankan, kata Nabi, maka akan dilihat roh ini, dia akan melihat siapa yang akan solat jenazah untuk dia. Kalaulah pada hari lah untuk dia bagi penghormatan, solat untuk mak dia, untuk solat untuk ayah dia, hal tu pun tak boleh buat, tuan-tuan, bagaimana keadaan yang lain?